Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aliani Azlan Kaban Azimia ingin menerangkan tentang ulasan artikel saya iaitu The Work-Life Balance and Psychosocial Wellbeing of South Korean Workers. Jadi minta maaf ada kalanya saya akan melihat slide saya di sebelah kiri. Baiklah, artikel ini diterbitkan dalam jurnal Annals of Occupational and Environmental Medicine di mana dalam kajian ini pengkaji hendak mengkaji perkaitan antara keseimbangan kerja dan kehidupan peribadi dengan kesejahteraan psikososial pekerja di Korea Selatan. Sebenarnya terdapat terma-terma yang penting ataupun boleh ubah yang penting lah yang dapat kita lihat dalam kajian ini, di mana kesejahteraan psikososial sebagai contohnya. Dari segi konsepnya adalah individu yang mempunyai kesihatan dari segi mental, fizikal dan sosial, serta mereka yang mempunyai motivasi untuk melakukan ataupun melaksanakan tugasan ataupun aktiviti harian. Dan dalam kajian ini, secara operasionalnya, pengkaji mengukur tahap kesejahteraan psikososial sampel dengan memberi soal selidik WHO, World Health Organization 5, dan juga mereka yang mendapat skor kurang daripada 13 akan dikategorikan sebagai mereka yang terdapat kurang tahap kesejahteraan psikososial, dan juga sebaliknya bagi mereka yang mendapat skor 13 dan ke atas. Jadi dalam kajian ini, kajian dijalankan secara kuantitatif dan juga sampel yang diambil oleh pengkaji adalah besar lah. Dan pengkaji menggunakan kaedah temu bual soal selidik iaitu WHO tadi. Temu bual digunakan bagi mendapat ataupun mengkaji pemboleh ubah keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi dengan mengajukan soalan terbuka lah kepada sampel itu sendiri. Dan sampel ini ditetapkan oleh pengkaji di mana mereka haruslah bekerja di Korea Selatan, rakyat Korea Selatan, dan juga ciri-ciri eksklusif yang ditetapkan oleh pengkaji adalah mereka bekerja sebagai askar ataupun telah berpencen sebagai askar. Dan kemudian dapat dilihat teori yang digunakan oleh pengkaji adalah teori berdasarkan dapatan kajian lepas, di mana terdapat hubungan signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah ini. Dan sebenarnya bagi pendapat saya, kekuatan teori yang digunakan adalah baik, akan tetapi mungkin berkemungkinan menjadi kurang tepat kerana definisi ataupun konsep bagi keseimbangan kerja dan kehidupan peribadi masih menjadi perbualan hangat lah. Dan sebagaimana yang kita lihat dalam kajian ini, apabila pengkaji mengajukan soalan secara terbuka, terdapat beberapa pemboleh ubah tambahan yang lain seperti jantina, intensiti kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikososial. Jadi itu masih menjadi perbincangan lah. Dan keputusan kajian ini terdapat hubungan signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah, dan juga terdapat hubungan tidak signifikan antara pemboleh ubah tambahan iaitu intensiti kerja dan jantina dengan pemboleh ubah kesejahteraan psikososial. Jadi ini perlu dilihat lagi. Dan dari segi analisis data, pengkaji menggunakan chi-square dan regresi Poisson. Dan bagi perbincangan, pengkaji hanya mengulas tentang kaitan dapatan kajian dalam kajian ini dengan kajian-kajian lepas, dan didapati bahawa selarilah dan masih menjadi tanda tanya tentang beberapa faktor yang lain, di mana pengkaji turut mencadangkan pengkaji yang akan datang perlu menyediakan soal selidik lebih khusus yang terdapat faktor-faktor pemboleh ubah yang lain lah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikososial individu seperti dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial dan sebagainya, selain daripada hanya mengajukan soalan secara terbuka. Dan kemudian kesimpulannya merangkumi apa yang dikaji oleh pengkaji. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.